sampai cikgu kena pakai baju sejuk. Ya Allah. Okey, anak-anak. Hai, apa khabar? Anak-anak tahu tak hari ni cikgu nak ajar apa? Hari ni cikgu nak ajar sejarah tingkatan 1. Okey, nampak tak baju yang cikgu pakai ni? Okey, ada kaitan dengan topik kita hari ini. Okey, sejuk sangat hari ni. Okey, aircon kuat. Okey, so anak-anak kita akan pelajari bab 2, okey, iaitu zaman air batu. Okay. Anak-anak pernah dengar kan zaman air batu? Lihat buku yang cikgu pegang ini. Okey, anak-anak nampak tak tajuknya? Our iceberg is melting. Okey. Ais batu kita telah cair. Okey, ni ada kaitan dengan topik yang kita nak belajar tadilah. Okey, bab 2 iaitu zaman air batu. Our iceberg. Okey. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, sebelum itu, anak-anak pernah lihat tak video ini? Okey, mesti anak-anak pernah lihat kan video ini? Ice Age. Betul tak? Best kan ceritanya? Okay, cerita ini pun ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Okay? Iaitu zaman air batu. Iaitu untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom ikut Cikgu Linda masuk ke kelas untuk kita terokai apa itu zaman air batu. Jom kawan-kawan, jom anak-anak semua. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Okay, berjumpa dengan Cikgu Linda lagi. Hari ini Cikgu Linda akan mengajar sejarah tingkatan 1. Okay, kita akan masuk kepada bab 2. Iaitu zaman air batu. Okey, kita akan lihat apakah yang kita akan pelajari dan kita akan terokai. Okey, kisah-kisah zaman air batu. Okey, mari sama-sama kita belajar dan terokai. Okey, kita lihat subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah 2.1 iaitu dunia kita. Di mana standard pembelajaran di sini adalah murid dapat mengenali dunia kita. Okey, 2.11. Murid boleh mengenali dunia kita. Seterusnya, objektif pembelajaran. Okey, di akhir video ini, murid dapat menyenaraikan perubahan bentuk fizikal bumi, menyatakan kepentingan bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan. Okey, ini adalah 2 objektif di mana cikgu harap anak-anak akan dapat di akhir video ini. Okey, sebelum cikgu masuk dengan lebih mendalam tentang tajuk ini, okay, mari kita lihat apakah sinopsis yang kita akan terokai, yang kita akan lihat tentang zaman air batu. Yang pertama, dunia hari ini wujud kesan daripada perubahan fizikal bumi yang berlaku sejak jutaan tahun yang lalu. Okay, kita mengalami perubahan bentuk muka bumi. Okay, zaman dulu kita ada zaman ais. Okay. Sekarang telah berubah. Okay. Kemudian perubahan fizikal bumi ini dipengaruhi oleh iklim. Okay. Ada iklim panas yang telah mencairkan ataupun mencairkan ais tadi. Okay. Kedua, pada waktu ini bumi dikenali sebagai zaman air batu. Bila kita sebut zaman air batu, kita sangat sejuk. Cuaca pada waktu itu sangat sejuk.
Dan ia wujud di antara 2.5 juta tahun hinggalah 10,000 tahun yang lalu. Kini, bumi telah banyak mengalami perubahan akibat perubahan iklim tadi dan kita mengalami perkembangan hidupan. Ada juga hidupan pada waktu ini, pada zaman air batu telah pupus. Dan ini semua adalah disebabkan oleh perubahan fizikal dan juga perubahan iklim yang menyebabkan zaman air batu ini dah tak ada sekarang. Juga harap anak murid faham dahulu apa yang kita akan pelajari pada zaman air batu. Seterusnya kita masuk ke subtopik 2.1, dunia kita. Apa kita nak tengok dunia kita? Cantiknya. Bila kita tengok dunia kita, kita ada bumi lah. Bumi di mana kita ada pelbagai hidupan. Kita ada tempat tinggal manusia. Nampak ada rumah, ada hidupan-hidupan lain yang tinggal dekat sini. Ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan. Kat sini di bumi ni berlaku pelbagai aktiviti. Yang kedua, nampak bumi kan juga. Bumi mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal sejak bumi mula terbentuk. Banyak ahli sains menjangkakan usia bumi kini telah pun melebihi 4.6 bilion tahun. Dah tua bumi kita kan. Apa ni? Anak-anak tahu tak apa ni? Cikgu rasa mesti anak-anak tahu kan? Sebab anak-anak suka tonton video, betul tak? Suka tengok wayang kan? Inilah haiwan-haiwan yang ada dalam Ice Age. Kalau suka tengok movie, mesti tahu kat sini. Pada waktu ini jugalah, pada zaman air batu ini juga wujudnya haiwan-haiwan yang berbulu tebal. Sebab apa berbulu tebal? Untuk melindungi diri dia daripada kesejukan yang terlalu sejuk. Dengan ada bulu yang tebal ini, dia dapat mengurangkan rasa kesejukan itu. Dan haiwan yang ada pada waktu inilah ada seperti mamut, harimau bertaring panjang. Ini di antara haiwan-haiwan yang ada. Kita ada sloth. Banyak lagi haiwan yang ada pada zaman air batu. Inilah contoh haiwan-haiwan zaman air batu. Ini semua haiwan kalau awak tengok Ice Age ni, glamour haiwan-haiwan ni kan. Ini adalah peta di mana ia menunjukkan zaman ais. Zaman ais sewaktu tahap Pleistocene. Di mana kita tengok. Di sini telah berlaku perubahan lah. Berlaku glasier. Kita tengok di sini kawasan yang berputih ini menunjukkan kawasan yang masih lagi ada zaman air batu. Kemudian ini adalah daratan kita yang berwarna hijau. Darat yang berwarna hijau. Dan kemudian kita ada laut. Tapi sebenarnya sebelum jadi macam ni, dia jadi kawasan yang kecil sahaja sebelum terbentuknya peta sewaktu zaman Pleistocene ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita boleh belajar dalam topik 2.2 nanti, iaitu tahap-tahap pada zaman air batu. Ini adalah secara pengenalan, secara asas anak-anak boleh lihat di mana terdapat kawasan yang berais, kawasan air batu, kawasan yang sejuk. Terdapat daratan dan terdapat juga kawasan lautan. Inilah kita akan masuk ke tajuk seterusnya, iaitu pembentukan fizikal bumi. Apa yang kita nak pelajari di dalam pembentukan fizikal bumi ini? Mari kita lihat. Yang pertama, bumi ini kita telah wujud pada 650 juta tahun yang lalu. Kita tengok kan kawasan ini kecil sahaja kawasan darat kita. Warna hijau ni daratan sangat kecil.
Okey, yang lain semua kita ada. Warna biru tu sangat besar lautan kita. Sangat luas kawasan lautan kita. Dan kita ada kawasan yang sejuk. Okey, ais. Dan pada waktu ini, tiada hidupan lagi yang ada di muka bumi. Okey, dan kawasan pada waktu ini sangat sejuk. Okey, pada tahap yang kedua kat sini, pembentukan yang kedua. Okey, pada waktu ini bumi telah berumur 390 juta tahun dahulu. Okey, di mana air, kawasan air laut masih lagi tawar dan sudah mula ada hidupan-hidupan lain yang hidup bersama di sini. Okey, cuba perhatikan daratan dan lautan. Okey, nampak tak? Daratan telah semakin membesar, semakin bertambah kawasan daratan. Kawasan lautan sudah mula berkurang. Okey, apakah yang menyebabkan berlaku sebegini? Okey, anak-anak faham tak? Nampak tak di sini tadi kawasan ais? Ada tak kawasan ais tu lagi di sini? Okey, cuba anak-anak fikirkan. Yang ketiga, pada tahun 195 tahun yang lalu, okey, inilah bentuk bumi kita. Okey, cuba perhatikan kawasan daratan telah menjadi semakin luas. Semakin ke atas dan ke tepi, telah berubah bentuk muka bumi kita. Dan kawasan lautan juga telah semakin berkurang dan kawasan ais telah berkurang. Dah tak nampak kan? Okey, pada waktu ini ada wujud haiwan-haiwan yang dikenali sebagai dinosaur di sini. Okey, kenapa dah boleh wujud haiwan? Kenapa pada waktu pertama tak ada haiwan? Sebab keadaan iklim telah berubah. Cuaca tidak lagi semakin sejuk. Okey, cuaca dah kurang sejuk pada waktu ini. Dan haiwan pun boleh mula hidup dan mendapat menyesuaikan diri dengan keadaannya. Okey. Okay, ingat wujud dinosaur di sini pada bumi yang berumur 195 tahun. Okey, apabila pada bumi ketika bumi berumur 94 tahun, okey, dinosaur sudah hampir pupus. Dinosaur telah pupus. Okey. Dan kat sini rupa bentuk benua mula kelihatan. Okey, perhatikan di sini. Bentuknya berbeza tak kawasan daratnya? Okey. Pada yang ketiga dengan nombor 4. Okey, kawasan daratan telah berbeza. Semakin berpecah. Semakin pecah kawasan yang besar di sini. Okey. Telah berpecah. Okey, dah ada lautan-lautan dekat sini. Okey, lautan Atlantik di sini. Okey, Atlantik Utara di sini yang memisahkan antara daratan dan juga lautan di sini. Okey, kita dah nampak benua-benua. Kita dah nampak lautan-lautan di sini. Okey, apa yang berlaku di sini? Dan kini apabila bumi berumur 18,000 tahun yang lalu, kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Pada waktu ini, paras air laut telah meningkat. Kenapa air laut meningkat? Sebab apa? Sebab apa? Cuba fikirkan. Okey, yang mana kita akan belajar nanti pada subtopik yang seterusnya. Okey? Cuba perhatikan. Di sini nampak tak kawasan dah berbeza daripada yang nombor 4. Okey, kawasannya lebih ada yang dah bercantum di sini. Okey, dan menunjukkan banyak kawasan daratan. Okey. Dan yang terakhir, inilah bumi kita pada hari ini. Inilah peta kita kan. Okey, hampir sama. Okey, tetapi kita lihatlah di sini. Okey, inilah kedudukannya pada hari ini. Okey, yang ini. Okey, inilah benua-benua kita pada hari ini. So, cikgu harap anak-anak dapat faham tentang pembentukan fizikal bumi kita. Okey, bagaimana boleh wujudnya keadaan ataupun lokasi-lokasi bumi kita, negara-negara kita sekarang, macam mana wujudnya benua-benua dan lautan-lautan ini. Seterusnya, okey. Tadi kita dah lihat kan
Kita dah dapat bentuk benua kan, dia dapat bentuk muka bumi. Okey, inilah bentuknya sekarang. Okey. Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi di mana ia membentuk daratan. Okey, daratan dan juga lautan yang berwarna biru ni lautan. Okey, di mana kalau kita kata daratan, di kawasan daratan ini kita akan dapat lihat gunung. Kita akan dapat lihat banjaran dan bukit-bukit. Kita akan dapat tengok tanah pamah, lembah-lembah dan juga sungai-sungai yang berada di negara kita. Okey, dan juga di negara luar. Tapi apabila lautan, kita boleh tengok laut yang terbentang luas. Kita dapat lihat selat-selat dan juga teluk-teluk. Apa itu teluk? Okey. Okey, laut. Okey, pada ini kita kata laut adalah kawasan air masin. Pada waktu ni air dah masin meliputi 70% bentuk muka bumi kita. Di mana selat pula adalah kawasan perairan yang sempit yang memisahkan dua kawasan daratan. Teluk. Okay, teluk di manakah teluk? Okay, perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Okey, kat mana teluk? Okey, kat mana Selat Melaka? Kalau sebut kat kita senang je Selat Melaka, betul tak? Kawasan perairan yang sempit yang memisahkan dua kawasan daratan. Okey, untuk pengetahuan anak-anak cikgu di sini terdapat 7 lautan yang terdapat di peta kita, dan juga 7 benua. Okey, kita lihat ya. Yang pertama lautan Pasifik Utara, lautan Pasifik Selatan. Okey, nampak tak lautan Pasifik? Okey kan? Okey, ada utara, ada selatan. Kita ada lautan Atlantik Utara dan kita ada lautan Atlantik Selatan. Okey, kita ada lautan Hindi, kita ada lautan Arktik dan kita ada lautan Antartika. Okey, seterusnya benua, kita ada benua Amerika Utara. Okey, benua Amerika Selatan. Okey, benua Eropah, kita ada benua Afrika. Okey, benua Asia, ni negara Asia. Okey, benua Oceania, Australia di sini dan benua Antartika di kawasan sejuk ini. Okey. So anak-anak juga harap anak-anak tahu tentang pembentukan fizikal bumi tadi, di mana akhirnya ia membentuk lautan dan benua. Kita akan dapat daratan dan lautan. Okey. Dan juga pembentukan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim kita. Okey, sewaktu masa dahulu sehinggalah sekarang. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulannya, apa yang telah berlaku pada zaman dulu, pada zaman air batu ketika dahulu, sehinggalah sekarang, kita perlulah bersyukur dengan keunikan bumi dan dunia kita. Uniknya kita, Allah ciptakan semuanya, Allah jadikan kepada kita, supaya kita menikmati hidup dan kita rasa bersyukur dengan ciptaan Tuhan ini. Oleh itu, kita sebagai masyarakat ataupun sebagai penghuni di bumi ini, kita perlulah memelihara alam sekitar kita supaya alam sekitar ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Supaya dia dapat kekal, dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Nah, ingat, kita perlulah bersama-sama memelihara alam sekitar kita supaya ianya dalam keadaan yang baik. Sampai di sini sahaja topik yang cikgu akan ajar pada hari ini. Cikgu harap anak-anak murid dapat memahami tentang topik 2.1 ini, dunia kita. Kita belajar asas dulu, dunia kita. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anak-anak di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa like, share dan subscribe untuk membolehkan cikgu membuat video yang lebih bermanfaat dan berguna untuk semua dan lebih menarik. Sehingga kita berjumpa lagi di topik lain, di hari lain.
Sama-sama kita nantikan video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.